Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, ringkasan jalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi orang nak menuju kepada Allah Ta'ala, eloklah dia tengok kepada kitab ini. Walaupun kitab ini ringkasan, tapi terjemahannya jadi 2 jilid. Ada yang besar gitu. Maknanya kalau kita nak berjalan, panduan tu belum dibaca lagi, macam mana kita nak berjalan terus kan? Kerana itu ana tengok di antara kitab yang munasabah untuk dipelajari, iaitulah kitab Penawar Bagi Hati. Dapat dah buku tu? Nah, bagi hati kan ada yang warna merah, ada warna biru muda pun ada. Ambil kitab tu, kemudian buka YouTube, tengok Abu Anas syarah kitab tu. Jadi dalam masa sebulan boleh khatam. Jangan pula ada orang mari kacau, dia kata mana boleh belajar dengan internet, belajar tak ada guru, syaitan jadi guru. Betul tak? Ada orang kata. Saya kata sampai hati awak, buka YouTube tengok muka Abu Anas, kau kata belajar dengan syaitan. Kan nanya kau kawan lagu tu. Jadi jangan buat lagu tu. Yang tak ada guru tu maknanya tak tahu siapa. Dia belajar entah orang kata, orang tu cakap, itu baru jadi tak ada guru. Itu. Ini kita sudah berguru. Jadi alam kita ini bertambahnya dunia nak kiamat ni, satu lagi alam dia panggil alam maya. Kan? Dulu alam nyata, alam bunian alam tu. Jadi sekarang ni tambah satu lagi alam maya. Itu pun diiktiraf oleh seluruh dunia bahawa kita hidup di alam itu. Jadi tak tahu di mana tuannya. Pelajaran kita ni dalam bab ar-raja wal khauf. Ar-raja wal khauf, maknanya kita mengharapkan rahmat Allah Ta'ala dan kita takut kepada Allah. Hidup atas dunia ni pastinya begitu. Mesti ada 2, harap dan takut. Kalau terlalu takut, kita akan jadi tak boleh nak buat apa. Terlalu mengharapkan menyebabkan kita boleh buat apa-apa. Itu lain dia, istilah dia. Geng-geng liberal tu yang duduk kacau dunia hari ni, itu buat-buat raja. Sebab dia kata kita sudah beriman, apa susah lagi? Maka dia memisahkan dalam bahasa ulama salafus salih dulu, dia panggil kumpulan Al-Murji'ah. Ingat nama ni? Tulis nama. Kumpulan Al-Murji'ah, makna kumpulan yang memisahkan di antara iman dan amal. Siapa-siapa yang dah beriman, dia tak beramal pun jadi. Yang bahaya lagi, ghulat Al-Murji'ah, pelampau Murji'ah ni kata apa? Siapa yang dah beriman, iman dia sama je dengan malaikat, dengan Nabi, dengan Abu Bakar, dengan Umar radhiyallahu anhu, sama. Selebar dia satu tingkat. Maka kita mengatakan tidak. Kemudian kita perbincangan kita hari ini, al-khawfu wa haqiqatuhu. Perasaan takut tu apakah hakikat sebenar? Kita takut kepada Allah Azza wa Jalla, dan penjelasan kepada darajat al-khawf. Darajat al-khawf. Darajat takut tu apa benda? Tanda definisi dia. Ketahuilah bahawa perasaan takut, dalam kitab dia detail makna apa takut. Takut itu adalah menggambarkan keadaan hati yang menderita dan merasai keperitan disebabkan sesuatu yang dibenci mungkin akan berlaku pada masa hadapan. Itu makna takut. Saya takutlah nak buat benda ni. Sebab apa? Sebab kita rasa ada satu benda yang tak baik akan menimpa kita, maka kita takut nak buat. Itu dia panggil al-khawf. Umpamanya, contohnya, misalnya zalika, seorang yang melakukan satu jenayah kepada seorang raja. Kita kena ingatlah istilah bahasa kitab lama ni, kalau raja tu makna pemerintah. Tak semestinya pergi kacau sultan saja. Pemerintah, Perdana Menteri, Presiden, penguasa-penguasa, itu panggil raja. Dan kemudian dia ditangkap. Sudah dia kena tangkap. Sudah tentu dia akan merasa takut dihukum bunuh. Tetapi mungkin juga dia akan dimaafkan. Biasalah ada sebab-sebab kan. Namun hatinya tetap menderita,
dan merasa takut kerana kebarangkalian dia dihukum bunuh adalah lebih besar berdasarkan keburukan jenayah dan kesannya terhadap raja. Itu dia panggil takut. Biasanya pemerintah ni dia boleh maafkan, tapi takut tu lebih besar lagi sebab jenayah kita berat. Ni bukan tarah berapa juta ni, mana jenayah dia besar. Dengan bertambahnya faktor tersebut, bertambahlah ketakutannya. Mana lagi banyak jenayah, lagi takut kita. Begitulah sebaliknya. Mungkin juga perasaan takut yang wujud bukan kerana jenayah yang dilakukan, tetapi kerana ketinggian dan kemuliaan orang yang ditakutinya itu. Ada juga kita takut pada orang itu tak ada jenayah pun, tapi takut. Saya ingat waktu kita belajar dulu, kalau lalu, tuan guru lalu je, pelajar-pelajar semua sembunyi belakang. Takut. Ada salah? Tak ada salah. Tapi memang begitu perasaan dia sebab terlalu kedudukan tu tinggi. Lo ni jangan main dengan guru, main-main ya budak-budak sekarang ni. Dalam hal ini, dia mengetahui bahawa sekiranya Allah Ta'ala ingin membinasakan seluruh alam ini, dia tidak sukar melakukannya dan tidak akan peduli. Jadi Allah Ta'ala yang menciptakan alam ini, kalau dia nak binasa, mudah je. Tiada siapa lagi yang boleh menghalangnya. Dengan menyedari kekurangan diri serta mengenali keagungan dan kekayaan Allah Ta'ala yang tidak dipersoalkan setiap perbuatannya, datanglah sifat takut tersebut dalam diri manusia. Dan Allah Ta'ala ni la yus'alu amma yaf'al. Tidak boleh ditanya kenapa Tuhan buat macam ni. Cuma kita boleh cari hikmah kenapa Allah buat. Nak pertikai tak boleh. Nak pertikai tak boleh. Tapi kita boleh cari hikmah kenapa. Orang yang paling takut ialah orang yang paling mengenali dirinya dan juga Tuhannya. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ana a'rafukum billahi wa ashaddukum lahu khasyah. Nabi kata, aku adalah orang yang paling mengenali Allah dan paling takut kepadanya. Kan waktu, ingat ada waktu cerita pemuda-pemuda mari siasat, Nabi buat ibadat apa di rumah, kan? Kemudian bila 3 orang ni kata seorang tak nak kahwin, nak terus ibadat, seorang lagi tak nak tidur, nak qiyamul lail terus, yang seorang ni tak nak makan, nak berpuasa, Nabi kata tak, aku tidur, aku juga bangun, aku berpuasa, aku berbuka dan aku kahwin dengan isteri-isteriku. Nabi kata, aku orang yang paling takut pada Allah Ta'ala. Takkan kamu lebih bijak daripada aku, kan? Hadis ni dalam Bukhari dan Muslim. Dan firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut melanggar perintah Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah para orang yang ahli, orang yang berilmu, para ulama ar-rabbani, orang berilmu yang beramal dengan ilmunya. Jadi kalau kata setakat ada ilmu saja, orang ada maklumat banyak sekarang ni. Tapi yang beramal tu yang kita nak. Surah Fatir ayat 28. Apabila ma'rifah, mengenali diri dan Allah Ta'ala itu sempurna, kita kenal diri kita dan kita kenal Allah secara sempurna, maka ia akan mewujudkan perasaan takut dan seterusnya meresap ke dalam hati. Kenapa kita takut? Kemudian kesan-kesan takut itu akan kelihatan tandanya pada setiap anggota dan sifat diri seperti kurus, pucat, menangis serta pengsan. Kenapa dia ni takut ni? Menangis. Ia mungkin boleh membawa maut atau akan naik ke otak dan merosakkannya. Mana terlalu takut. Manakala kesan yang boleh dilihat hasil daripada perasaan takut ini ialah meninggalkan maksiat. Kalau dia duduk menangis tak? Menangis. Apa ni? Takut ke Tuhan. Kita pun duduk jelung, dia ingat kau takut sungguh ni. Tengok jeling kat dalam poket dia, nampak lagi kotak rokok ada kat situ. Lagu mana tu? Boleh pakai tak boleh pakai dia punya tangisan? Boleh pakai tak? Tak boleh percaya ni. Sudah tangis. Nyala juga. Tapi mungkin dia berpegang dengan fatwa guru dia tidak haram. Nak kata macam mana? Tak. Jadi yang kita naknya, takut itu nampak kekesan dia. Meninggalkan maksiat serta komitmen dengan ketaatan untuk membetulkan apa yang telah diabaikan dan bersedia untuk menghadapi masa hadapan. Kita bersedia
masa depan apa yang kita nak buat. Ada ulama berkata man khafa adlaja. Tulis kata-kata menarik ni. Man khafa adlaja, maksudnya siapa dia takut dia akan berjalan pada waktu malam. Pelik ni ayat ni tak? Kita kalau takut malam tak keluarnya. Ada orang kita ni terlebih takut. Kenapa tak pergi masjid tu malam-malam? Takut. Betul ke takut lagu ni? Kita bila takut, orang yang soleh tak lagi takut, lagi kuat pergi masjid. Dia takut tak pergi masjid. Ini takut ke manusia, bukan takut ke Tuhan. Lain tu. Ataupun takut orang duduk tunggu nak ambil hutang dia. Dia berhutang banyak orang. Sebahagian ulama lain pula kata laisal khaifu man baka. Tulis sikit kata-kata. Laisal khaif man baka, bukanlah orang yang takut itu orang yang hanya cukup dengan menangis. Menangis. Tetapi orang takut yang sebenar ialah orang yang meninggalkan maksiat sedangkan dia mampu melakukannya. Subhanallah. Menarik kata-kata ni. Tulis dah. Laisal khaifu man baka, bukanlah benar orang takut itu sekadar menangis. Innamal khaifu man taraka ma yaqdiru alaih. Orang takut itu dia tinggal maksiat sedangkan dia mampu nak buat. Kalau setakat nak buat maksiat tu simple dia bagi dia. Tapi dia tak buat, kenapa? Sebab dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kita boleh tengok. Kenapa awak tak buat maksiat tu? Tak boleh. Ada pegawai agama kat depan tu, duduk tunggu. Mana dia takut dengan siapa tu? Takut dengan pencegah maksiat? Tak. Kenapa tak buat? Allah. Ini yang kita nak. Jawapannya Allah. Aku tak buat kerana Allah. Menarik ni. Wa min samaratil khauf, antara kesan takut juga ialah tanda. Kesan takut itu apa lagi? Seseorang dapat mengalahkan nafsu dan mengendurkan keseronokan untuk melakukan maksiat. Masya Allah, tabarakallah. Bila ada maksiat dia nak buat, tak jadi. Ketika itu maksiat yang digemarinya kini menjadi suatu yang amat dibencinya. Masya Allah, tabarakallah. Dulu dia suka gini-gini, kita dengar ustaz kata benda ni tak bagus, tinggal terus. Umpama madu menjadi suatu yang dibenci oleh penggemarnya apabila dia tahu bahawa ia bercampur dengan racun. Kita ni kalau madu suka selalu tak? Satu sudu satu pagi makan. Tak main madu-madu kampung-kampung ni. Orang asli cari tak main. Yaman. As-Sidir. Penjual pula naik harga sampai 300-400 sebotol. Tak apa, Yaman mari, kan? Tapi kalau ada racun ada tu sikit, makan tak? Macam mana kita nak suruh rasa macam tu? Kita suka maksiat ni, tak ada siapa tak suka. Sebab dia diikuti dengan syahwat. Tapi kita sanggup berhenti daripada maksiat. Kenapa? Sebab kita tahu di sana ada racun yang membinasakan kita. Lalu hawa nafsu dibakar dengan perasaan takut dan seterusnya dapat mendidik anggotanya. Ketika itu hati akan menyedari kehinaannya dan seterusnya menjadi tenang. Masya Allah, tabarakallah. Setakat kita berpaling tadah ni. Dulu mungkin kita lara sikit, suka jalan sana sini, pakaian pun tak patut syariah. Bila kita berubah jadi baik sekarang ni, kita menyesal ke tak kita tinggal perbuatan yang lepas-lepas? Menyesal ke tak? Menyesali meninggalkan perbuatan ke menyesali di atas perbuatan yang lalu? Jadi kalau itu maknanya ada nur, cahaya, perasaan takut dalam hati kita. Kata alhamdulillah, nikmat. Payah, sukar sungguh. Kita nak tinggal benda yang menjadi kebiasaan ni sukar. Perasaan takut juga akan menghindarkan sifat takabur, dendam dan dengki. Jadi punca manusia ni punah mari daripada mana? Takabur, dendam, dengki. Dia akan menjadi sentiasa bimbang dan sentiasa merenung risiko segala perbuatannya dan tidak akan mensia-siakan waktunya dengan perkara-perkara yang lain. Kita tak mikirlah rugi masa. Dia juga akan menggunakan waktunya untuk bermuraqabah. Tulis bahasa istilah ni, dia panggil muraqabah. Apa makna muraqabah? Merasai diri diperhatikan oleh Allah.
Tinggi darjat tu. Kalau kita ada darjat ni, saya kira banyak agensi yang kerajaan duk tutup sekarang ni, termasuk salah satu daripadanya pencegah ni, penguat kuasa tak payah ada, sebab kita sudah ada muraqabah. Muraqabah tu apa dia? Merasai diri diperhatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, bermuhasabah. Apa makna muhasabah? Apa dia muhasabah? Menghitung diri, audit diri. Kita duk kira daripada pagi tadi, malam nanti kita kira. Malam dekat nak tidur, kita buat audit. Pernah buat ke tidak? Alhamdulillah kalau pernah tak. Kita buat tengok daripada pagi, alhamdulillah saya ni pagi pergi kuliah. Tengah hari pergi sini-sini kan. Petang pula jumpa member lama. Masya-Allah tabarakallah, tak banyak 15 orang yang kita mengumpat tengah hari tadi. Subhanallah. Itu muhasabah. Kita audit, esok janji tak nak cari lagi kawan ni. Sebab takut naik daripada 15 ke 30 pula esok. Jumpa kawan lain pula esok. Tak. Turun sikit 10. Jadi kita cuba tengok bagaimana nak menyelesaikan masalah-masalah. Itu dipanggil muhasabah. Dan bermujahadah. Dia ada 3. Muraqabah, muhasabah, mujahadah. Ingat ada istilah ni? Cuba kata sekali. Muraqabah, muhasabah, mujahadah. 3 ni istilah ahlul qulub, orang yang bincang tentang hati, dia kena ada ni. Al-mujahadah yang ni berusaha bersungguh-sungguh untuk, kalau yang kita dapat tadi, kita muhasabah tadi, dapat benda baik, dapatan kita baik kan, kita berusaha nak tambah lagi. Kalau jumpa yang tak baik, kita berusaha untuk apa? Untuk tinggalkan dia. Dan melawan hawa nafsu. Dia juga akan menghargai setiap gerak nafas dan detik waktu, serta menghitung diri dalam setiap lintasan hati, langkah kaki dan luahan perkataannya. Kita mikirlah, nak kata malaikat tulis ni, baca dah istilah yang saya tulis, malaikat bulu pencin, dapat dah? Istilah tu kena guna, sebab dia menjadi suatu peringatan pada kita. Malaikat bulu pencin ni, aku tulis benda-benda yang maksiat ni, buat fitnah kepada orang. Apa jadi kita? Semuanya akan dicek oleh malaikat. Keadaan akan menjadi seperti seorang yang berhadapan dengan binatang buas. Dia tidak tahu sama ada binatang itu akan lalai lalu dia dapat melepaskan diri, ataupun binatang itu akan menerkamnya dan membinasakannya. Dia menumpukan sepenuh perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukannya. Jadi kita ni, kita ingat kita dengan kehidupan ni macam binatang buas duduk kat depan. Kita duduk perhati tengok, dia lari kot ni, kita kot ni kan. Kalau dia lompat, kita, yang penting kita duduk kira nak lari dah, lawan tak lawan dah. Ini maknanya kita dengan benda-benda yang kita nak buat ni macam gitu bandingan. Kekuatan muraqabah dan muhasabah adalah bergantung pada tahap ketakutannya. Ketakutan pula bergantung pada kekuatannya dalam mengenali Allah Azza wa Jalla. Sifat-sifat Allah, kekurangan diri sendiri, serta segala risiko dan kegerunan yang ada di hadapannya. Macam mana kita nak gerun dengan Allah Azza wa Jalla? Serendah-rendah darjat khauf, darjat takut pada Allah Ta'ala yang paling rendah sekali, ia nampak kesannya pada tindak tanduk seorang ialah meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Yang ni pun kita rasa alhamdulillah di zaman kita ini, kalau kita mampu meninggalkan apa yang Tuhan larang. Hebat dah kita. Hebat dah di saat sukar sungguh nak lawan ni. Meninggalkan perkara yang mungkin membawa kepada yang haram dinamakan warak. Itu ada darjat tinggi sikit. Warak ni maknanya benda tu tak solid 100% haram. Tapi ada orang bagi tahu benda itu haram, ataupun dia panggil syubhat, kita tak buat, itu warak. Sekiranya ditambah dengan sifat tajarrud, ada lagi istilah baru pula ni, tajarrud, yakni membersihkan diri daripada semua perkara selain daripada Allah, di samping membelakangkan kemewahan yang sia-sia, maka dia namakan as-sidq, maqam as-sidqi, orang yang benar dengan Allah Azza wa Jalla.
Jadi kita ambil makam yang ada yang perlahan-perlahan ni pun alhamdulillah bolehlah membantu kita untuk meneruskan perjalanan hidup kita menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Itu perbincangan kita tentang hakikat takut. Jelas tak jelas? Apa makna takut pada Allah Ta'ala? Tak berani nak langgar perintah Allah. Jadi dalam darjat takut ni ada 3, muraqabah, muhasabah dan mujahadah. Cuma para ulama dia bagi lagi. Dalam perjalanan hidup kita ni kita akan lalu 3 peringkat. Khauf, takut. Bila takut kita tak buat benda yang Tuhan larang, betul? Dan kita tidak akan tinggalkan apa yang disuruh. Satu lagi darjat dia panggil ar-raja. Raja itu maknanya apa? Kita mengharapkan. Kenapa awak kuat solat sunat ni? Pahala Tuhan nak bagi. Tak, 12 rakaat satu hari satu malam. Yang kita namakan projek apa? Itu lupa projek dah. Projek apa? Mampu milik. Projek mega. Kena tulis. Itu nama dia projek mega. Mampu milik. Nama-nama projek betul lupa. Dah macam mana nak ambil kontraktor ni macam ni? 12 rakaat satu hari satu malam. Pahala dia boleh banyak mana? Sebuah mahligai dalam syurga. Saya namakan projek mega. Kita buat ni sebab nak projek, nak dapat pahala. Itu pun baik. Daripada 2 ni ada satu lagi darjat yang paling tinggi, dia panggil mahabbah. Apa darjat mahabbah? Kasih, cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa mau buat? Aku tak peduli. Allah Ta'ala suruh. Tak tahu pun apa darjat dia, boleh mahligai dalam syurga ke, boleh apa saja bangunan dah. Yang penting kita buat kerana Tuhan suruh. Ini dia panggil darjat yang paling tinggi. Jadi kita ni bila kita hidup dalam keluarga kita akan buat juga mengikut arahan, betul tak? Tapi darjat yang paling tinggi, kalau kita buat, kita beri benda kepada orang kerana kita sayang, mahabbah, itu darjat yang paling tinggi. Alhamdulillah. Apa itu hakikat takut. Kemudian kita pergi kepada sifat takut itu adalah cemeti. Sifat takut tu seolah-olah kita dapat tongkat amaran daripada Allah Azza wa Jalla. Sifat takut seolah-olah dia ni tongkat amaran daripada Allah Azza wa Jalla. Sifat takut adalah cemeti yang Allah Ta'ala gunakan untuk mendisiplinkan hamba-hamba dia. Allah Ta'ala ni, dia bagi kepada kita undang-undang. Betul? Undang-undang ada yang bersifat pilihan. Contohnya, siapa dia buat dosa ni, maka dia masuk neraka. Tapi tak adalah peringkat dia kena pukul ataupun kena penjara. Nampak tidak? Dosa orang mengumpat. Ada akta kena sebab 20 rotan ke 50 rotan, ada? Tak ada. Dosa orang mencuri, apa dia? Potong tangan. Kau zaman liberal ni tak boleh cakap dah buat potong tangan ni. Nampak Islam tidak rahmatan lil alamin. Jangan main. Sekarang ni orang rahmatan lil alamin saja ni. Kita pun tak tahu lah ke mana rahmatan lil alamin dah. Keluar habis dah, poknyah mari habis lah. Baik. Jadi kita ada satu lagi undang-undang, dia panggil undang-undang hudud. Kenapa ada undang-undang hudud? Inilah pihak pemerintah, Allah Ta'ala beri kuasa kepada mereka supaya undang-undang ini menakutkan orang-orang yang dhamirnya tidak takut dengan ayat-ayat Allah Ta'ala. Baca Quran, haram. Haram. Tapi kalau dia tahu dia kena penjara, kena potong tangan, kena potong kepala, kalau dia bunuh orang sengaja, berani tak orang nak buat? Itulah yang dikata oleh para ulama, undang-undang hudud itu zawajir wa jawabir. Hudud itu zawajir, mencegah, dan juga jawabir, menjadi penghapus kepada kesalahan, dosa-dosa dia. Ini kelebihan undang-undang. Maka Allah Ta'ala beri perasaan takut. Takut di sini ada 2. Yang pertama, takut yang tinggi tanpa kita tengok kepada hudud, tanpa tengok,
Kita tak berani buat sebab apa? Sebab Allah larang. Ada juga, kenapa awak tak pukul dia tu? Tak boleh. Nanti kena tangkap, saya pula kena qisas. Tak, kena pukul balik. Mana tinggi darjat? Takut ke hudud ke takut pada Allah Ta'ala semata-mata? Itu dia panggil khauf yang tinggi. Tapi Allah Ta'ala turunkan perasaan takut itu sebagai cemeti, tongkat yang menghalang manusia daripada melakukan maksiat. Sifat takut adalah cemeti Allah Ta'ala yang akan mendisiplinkan hamba-hambanya supaya terus berada di atas paksi ilmu dan amal agar mereka dapat menghampirkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Perasaan takut mempunyai tahapnya. Jadi takut ni ada beberapa tingkat. Yang pertama, takut yang keterlaluan. Dia panggil al-mufrid, ifrat, takut yang melampau sangat. Ada takut sederhana dan takut yang kurang. Jadi sifat takut yang dipuji ialah tahap yang sederhana. Siapa mereka takut, tak boleh nak makan, dia takut. Kalau benda halal tu makan, kenapa begitu? Kedudukannya seumpama cemeti yang disediakan untuk binatang ternakan. Binatang ternakan sudah selayaknya tidak boleh lepas dari cemeti. Sebab itulah pengembala semua ada tongkat di tangan dia. Betul tak? Mengembala kambing, tongkat dia kecil sikit, kan? Pengembala unta lagi besar. Memukul secara keterlaluan bukanlah suatu sikap terpuji, dan juga pukulan yang terlalu kurang pun tak sakit. Bandingannya ialah seperti orang yang mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibaca atau mendengar suatu peristiwa yang menyayatkan hati lalu dia menangis. Kita ni kalau tengok benda-benda menyayat hati, menangis lalu. Tak semesti takut ke, tak semesti kita ada perasaan betul-betul. Tak. Ni sibuk sehari dua ni, orang duduk sibuk. Dia kata fitnah di zaman kita ni, tahun ni, fitnah jam 7. Apa dia jam 7 ni? Saya pun tak apa faham molek. Tanya budak muslimat ni, dia tahu kali. Apa dia? Drama. Drama. Bu 7. Drama berapa tu? Drama sana. Payah. Sampai ada kartun tulis, ayah dia dekat nak maghrib, dia ambil TV boh dalam kereta, pergi masjid. Biar ayah dia ambil anak dia ikut pergi sekali masjid dia tu. Tak sama masalah. Kalau dak mak pun tak boleh nak pergi juga. Lekat juga bantu. Ni. Jangan main. Dia tak boleh. Jadi namun apabila sebab itu hilang, hatinya kembali lalai. Mana bila kita dengar ayat Quran, kita pun menangis, balik rumah tak ingat-ingat dah. Sifat takut seperti ini tahapnya terlalu kurang. Tidak ada kesan dan faedah. Ia umpama menggunakan tongkat yang lembut untuk memukul binatang yang kuat. Sudah pasti ia tidak menyakitkannya. Saya tengok waktu orang duk main gajah. Gajah ni tongkat dia tu besi tu. Pak dia cocok gajah tu. Baru rasa. Kalau bagi tongkat macam budak sekolah tu, gajah pun ketawa. Tengok. Main-main kau dengan aku. Buat garu gata boleh. Jadi tak menyakitkan. Tidak sampai kepada tujuannya dan tidak akan mampu untuk menjinakkannya. Inilah kebiasaannya yang berlaku kepada kebanyakan manusia, kecuali golongan al-arifin, orang yang kenal Allah Ta'ala, dan para ulama yang Rabbani. Yang dimaksudkan dengan ulama di sini ialah mereka yang mengenali Allah Ta'ala dan ayat-ayatnya, di mana bilangan mereka amatlah sedikit. Nasallallahu salamah. Zaman Tok Syekh ni, Tok Syekh Ibnu Qudamah ni, tahun berapa dia? Masa tu pun dia kata sedikit dah. Zaman kita hari ni lagi banyak ke lagi kurang? Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ni. Jadi lama dah, kurang dah masa tu kan. Manakala golongan yang bergaya dengan resam para ulama, Masya Allah, tabarakallah. Kalau tengok baju dia memang jubah ulama. Mereka ini amat jauh dari takut kepada Allah Azza wa Jalla. Pasal itulah timbul hari ini dipanggil istilah menunggang agama. Penunggang agama ni bukan orang yang nak beramal dengan agama. Orang yang menggunakan agama untuk kepentingan diri. Itu dipanggil penunggang agama. Tapi hari ini terbalik pula dah. Pendakwah-pendakwah yang duk ajak orang balik kepada sunnah Nabi SAW, nak ajak laksanakan undang Islam, itu dituduh sebagai penunggang agama. Terbalik sungguh.
dalam masal banding dengan orang Arab, ada satu kata-kata, dia kata darabani wa baka wa zalamani washtaka. Sedap juga kata Arab ni tak? Darabani wa baka, dia pukul aku, dia menangis. Dia zalim aku, dia pergi mengadu. Ada juga lagu tu. Itu dia panggil kata-kata orang Arab. Baik, kita pergi kepada golongan yang pertama. Golongan pertama iaitu yang mempunyai tahap ketakutan yang telah keterlaluan, akan menjadi terlalu takut dan melampaui batas kesederhanaan sehingga mereka putus asa dan pesimis. Ni bahaya sekali. Siapa mereka putus asa nak pula. Aku ni dengan Allah Ta'ala ni tak ada harapan dah. Kan? Kita jangan buat macam orang dulu. Ingat ada dalam hadis yang Nabi cerita, ada seorang ni terlalu takut pada Allah Ta'ala. Dia berpesan kepada keluarga dia. Dia kata, kalau aku mati, membakar mayat aku. Sudah bakar, ambil debu, pergi tabur di tengah laut setengah. Yang penting nak pisahkan debu dia tu. Kemudian bila dia sudah mati, orang buatlah dengan wasiat dia tu. Sudah buat. Bila dia bertemu Allah Ta'ala, Tuhan tanya dia, kenapa musuh bakar mayatmu? Dia kata, khaufan mink, kerana terlalu takut padamu ya Allah. Nabi SAW kata, Allah Ta'ala ampunkan dia. Itu cerita orang dulu, jangan buat pula. Janganlah kita bakar jugalah tak. Nak bakar ni, alat pembakar mayat mudahlah ni. Ada macam-macam alat. Baru dalam masa berapa jam, setengah jam ke apa, mayat dia hacun jadi debu belaka. Itu kawan-kawan kita bakar cerita. Jangan sampai mereka putus asa. Sikap sebegini adalah tercela kerana ia akan menghalang seorang daripada berusaha. Kadang-kadang ia boleh menghasilkan penyakit, kemurungan, gangguan fikiran dan kematian. Kalau sampai peringkat ni memang darjat tinggi, tapi yang saya bimbangnya tak sampai situ. Dia duduk di darjat was-was. Was-was ni cukup besar. Kita cerita dah sini, orang telefon tanya dia kafir ke tidak. Kau tak dengar lagi. Ni realiti ni cerita. Dia telefon saya, dia kata, Ustaz, saya nak tanya, saya ni Islam ke kafir? Kata subhanallah. Saya bukan Pak Qadi macam mana saya nak jatuh hukum. Kata apa sebabnya? Kata apa sebabnya kamu cakap macam ni? Dia pun cerita gini. Saya kata, oh kalau macam tu awak ni Islam. Macam dia panik. Betul ke Ustaz saya ni Islam lagi? Kata betul. Kan awak saat ni sudah mengucap. Dia kata alhamdulillah saya masih Islam rupanya. Saya hampir setahun dah duk fikir aku ni kafir ke Islam. Ini dia panggil peringkat takut yang membawa pada was-was. Ini cukup bahaya. Dan fenomena ini boleh katakan banyak sekarang. Sebab itulah kita ustaz ni kena belajar juga ilmu psikologi. Nak selesaikan masalah dia saat ni supaya dia tidak jadi terlampau takut yang menyebabkan dia duk mikir dia kafir dah. Bahkan dia kata saya ni isteri saya hantar balik kampung semua dah sebab saya tak boleh duduk dengan dia. Dia Islam, saya kafir. Kata apa sebab sampai gini jadi banyak benda-benda yang bila terlalu melampau takut pada Allah Ta'ala. Dia jadi pelik. Sikap sebegini adalah tercela kerana ia akan menghalang seorang daripada berusaha. Kadang-kadang ia boleh menghasilkan penyakit, kemurungan dan kematian. Semua ini bukanlah sesuatu yang terpuji. Setiap cara yang digunakan untuk menuju pada suatu matlamat yang ingin dicapai menjadi terpuji apabila ia membawa kepada matlamat yang dimaksudkan itu. Kalau takut menyebabkan kita tak buat maksiat, menambahkan ibadat, itu terpuji. Ini tak tanya, dia bukan tambah ibadat juga, dia keburungan. Dia termenung. Apa termenung ni? Solat pun entah Tuhan terima ke tidak. Lah. Ini bahaya gitu. Akhir kali tak solat tu. Ini dia panggil madakhilus syaitan, talbis iblis. Duk putar belik dia, akhir kali dia tak solat. Manakala cara yang tidak mencapai maksud atau yang melebihi had yang digariskan adalah tercela. Jadi kita nak ambil kita belajar ni setakat mana sekadar yang kita boleh takut pada Allah Azza wa Jalla, maka itu dipuji. Lebih pada itu sudah dikira dicela. Faedah yang wujud daripada sifat takut ialah menjadikan seorang itu berhati-hati. Kita jadi berhati-hati, wara', bertakwa,
bermujahadah, berfikir, mengabdikan diri kepada Allah, dan semua sifat yang menyampaikannya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu dia panggil kesan yang cukup baik. Jadi kalau tak dapat kesan ni, memberi kesan yang lain, maka kita terpaksa kena murajaah. Kena pergi jumpa ustaz-ustaz kita, puasih-puasih yang kita yakin dengan dia, bentang balik perasaan kita dan juga tindakan yang kita buat. Dan sangat bahaya itu. Jangan bertindak sendiri. Kalau tidak, dia jadi masalah. Ada dalam satu istilah orang mengaji ilmu tarekat ni, dia panggil gila isim. Pernah dengar? Macam mana gila isim? Gila isim. Gila isim ni berat tau. Masuk hospital kena ikat. Biasanya orang ni dia terlalu over sangat. Kalau zikir ni, kita ajar zikir yang maksud, zikir pagi petang tu, oh nipis lah zikir ni. Nipis. Dia nak zikir yang kuat. Kalau boleh betapa dalam gua zikir, juta-juta zikir lah. Akhir sekali dia tak cukup tidur, dia tak cukup ni, dia jadi gila isim. Balik mengamuk. Bawa kereta nak langgar orang, macam-macam benda. Ada berlaku satu kes, kawan saya ni, dia tak puas hati dengan zikir pagi petang yang saya bagi. Dia pergi ambil zikir dengan, adalah orang yang dia ambil. Akhir sekali dia terpaksa masuk hospital dan diikat di hospital. Bila dia sihat molek, saya pergi ziarah dia. Dia tengok saya, dia menangis. Dia kata, ustaz saya ni overdose. Overdose mana? Dia kata zikir ustaz bagi saya tak pakai, saya pergi pakai zikir untuk ayah tu. Boleh jadi dia nak dengan zikir ni boleh terbang terus ke macam mana. La ilaha illallah. Saya kata zikir saya terbang juga. Sebab saya selalu baca zikir tu atas kapal terbang. Zikir terbang juga zikir kita pun. Mana ada tak terbang tak? Jadi kita semua benda kalau dah melampau, dia jadi hulu, itu sangat bahaya. Yang kita naknya, kita bersederhana dalam tindakan kita dan sikap kita, biar kita betul-betul. Kerana itulah kalau kita nak hijrah, istilah orang sekarang ni, hijrah mana tukar channel. Daripada dulu kita lara, tak ingat, terus lagi cari pelik-pelik. Saya kata cukup dah dengan kita beramal istiqamah dengan solatul jamaah di masjid, kan? Zikir yang kita ada ni, zikir pagi petang, zikir pergerakan kita dalam kitab Perisai Muslim tu, dah ada kitab Perisai Muslim. Cukup dah kita buat. Kemudian kita belajar kita ilmu-ilmu tentang perjalanan hidup kepada Allah Ta'ala ni, dengan kitab-kitab kita yang ringkas-ringkas, Mukhtasar ini, Minhajul Qasidin, kitab penawar bagi hati. Tidak ada yang pelik-pelik. Tak perlu kepada naik makam tinggi-tinggi, kan? Ingat saya dulu waktu saya belajar kitab tasawuf yang tinggi lah, dia punya martabak tu sampai 7 martabak. Habis martabak tu saya pun tanya tuan guru, kata tuan guru, kita ni sekarang ni belajar kitab tinggi dah ni, kita punya martabak sampai ke mana dah? Dia pun tengok muka pelajar ni, dia kata buat kita ni boleh makan mutabak ya. Boleh makan mutabak. Mutabak kena. Kata gua mana kata gitu. Dia kata aku duk tengok puak mun belajar kita tak tahu besar-besar, tapi semaya sunat lagu tu juga. Berambak ya solat sunat, tak tidak kata mari sah depan belakang duduk kan. Tahajud malam tu nampak awal. Ini kata, maka segala benda kita buatlah secara tadarus, peringkat demi peringkat, untuk kita sampai kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara jalan yang tenang. Mengikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada ajaran Nabi yang pelik-pelik. Tidak ada yang pelik. Nabi suruh zikir 100 kali. Lepas solat 33 tak? Nak tidur pun sama juga. Tak ada Nabi kata ambil zikir aku ni baca 1 million. Juta kali pergi baca. Kita duduk mikir 1 million ni 3 hari 3 malam tak habis lagi. Ambil cuti. Ambil cuti duduk rumah tak boleh pula. Duduk lagi gua. Macam-macam dia punya rekaan-rekaan yang akhir sekali banyaklah benda ajaib yang pelik yang berlaku. Seandainya ditanya, apa pendapat kamu terhadap orang yang mati kerana takut Allah Ta'ala? Masya Allah, dia takut mati. Apa sebab? Jawabnya, kematian yang demikian menyebabkannya memperoleh suatu martabat yang tidak akan dicapai sekiranya dia mati tanpa perasaan takut Allah Ta'ala. Maksudnya kalau betul-betul dia mati kerana takut, itu dia dapat darjat yang tinggi. Tetapi sekiranya dia terus hidup dan terus mendaki darjat makrifat dan muamalah hati,
ia adalah lebih baik. Sebab kita ni lagi panjang umur, lagi banyak kita punya aset ibadat. Dia kata, baik aku matilah. Nabi tak suruh kita minta mati kecuali kalau ada fitnah yang nak datang. Ingat. Iza aratta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftunin. Itu dalam hadis Nabi SAW kata, kalaulah Allah, ya Allah, sekiranya engkau nak fitnahkan, mana nak rusakkan keimanan kita ni, maka biarlah kita mati sebelum terfitnah. Itu je kita boleh minta mati. Kalau sakit nak suruh mati, tak boleh. Kena tangkap ke polis, baik aku mati pada pergi mahkamah. La. Itu dia panggil orang hilang sabar. Itu tidak dipuji. Ini kerana sebaik-baik kebahagiaan ialah umur yang panjang dalam keadaan taat. Umur yang panjang dalam keadaan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap apa yang membataskan usia, akal dan kesihatan ialah suatu kekurangan dan kerugian. Kalau kita nanti di akhir bab kita nanti akan ada contoh-contoh bagaimana takutnya para nabi. Kemudian contoh Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, takutnya para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang soleh. Jadi saya tak hurai di sini. Kita tengok di akhir kitab kita nanti contoh-contoh khauf ataupun takut orang-orang yang soleh di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi kita tak boleh nak dakwa saja, tak boleh nak cerita saja. Sebab kalau setakat nak cakap je, semua orang boleh cakap dia takut, kan? Kalau setakat cakap, semua orang kata dia takut, tapi tak boleh nak tunjuk bukti yang dia tu memang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tanda setakat tu dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi kitab kita ni selepas haji nanti, InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.